Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini saya akan menerangkan berkaitan dengan penciptaan kredit. Jadi proses penciptaan kredit adalah satu proses di mana jumlah deposit semasa yang diterima oleh bank perdagangan boleh meningkat berkali ganda daripada jumlah asalnya. Kita teruskan. Andaian yang terdapat dalam proses penciptaan kredit. Yang pertama, urus niaga menggunakan cek, iaitu urusan keluar masuk wang dilakukan dengan menggunakan cek, iaitu melalui akaun semasa. Yang kedua, tiada lebihan rizab di bank, iaitu bank perdagangan tidak mempunyai sebarang deposit dalam akaun semasanya. Andaian yang ketiga, semua lebihan rizab dipinjamkan, iaitu bank perdagangan memberi pinjam semua deposit semasa yang diterima kepada pelanggannya setelah ditolak dengan rizab. Dan yang keempat, tiada bocoran tunai daripada sistem bank, iaitu pelanggan yang membuat pinjaman dari bank perdagangan memasukkan semula semua pinjaman ke dalam bank perdagangan lain tanpa menggunakan sebahagian wang pinjaman tersebut. Jadi ini adalah andaian dalam proses penciptaan kredit. Kita teruskan. Iaitu proses penciptaan kredit adalah sistem banyak bank melibatkan ramai peminjam yang membuat pinjaman daripada pelbagai bank dan akan memasukkan kembali deposit tersebut ke dalam bank yang lain pula. Jadi dalam silibus kita adalah proses penciptaan kredit dalam sistem banyak bank. Jadi proses ini boleh diterangkan dengan menggunakan T-account ataupun akaun T dan juga jadual. Proses penciptaan kredit menggunakan akaun T dalam sistem banyak bank. Andaikan seorang individu, iaitu A, memasukkan cek bernilai RM10,000 ke dalam akaun semasa di bank A. Nisbah rizab yang ditentukan oleh bank pusat adalah 20%. Jadi kunci kira-kira bank A adalah seperti berikut. Aset dan juga liability, iaitu aset wang tunai RM10,000 dan liability iaitu deposit semasa RM10,000. Jadi jumlah adalah RM10,000. Huraian. Kunci kira-kira di atas adalah kunci kira-kira bank A sebelum memberi pinjam kepada pelanggannya. Di mana bank A menerima wang tunai sebanyak RM10,000. Ia merupakan deposit pertama yang diterima oleh bank A. Jadi kita akan teruskan dengan proses pada peringkat yang pertama. Kunci kira-kira bank A adalah seperti berikut. Jadi deposit semasa RM10,000. Jadi rizab. Rizab tadi bank A menyimpan 20% daripada deposit semasa untuk memenuhi nisbah rizab seperti yang telah ditetapkan oleh bank pusat, iaitu sebanyak RM2,000. Macam mana dapat RM2,000? Ialah 20% daripada RM10,000, iaitu deposit semasa. Jadi rizab adalah RM2,000. Selebihnya akan diberi pinjam, iaitu pinjaman. Jadi lebihan rizab sebanyak RM8,000, di mana RM10,000 tolak RM2,000 akan dipinjamkan kepada pelanggannya, iaitu individu X. Jadi pinjaman sebanyak RM8,000. Jadi jumlah adalah RM10,000. Individu X akan memasukkan wang tersebut ke bank B. Jadi ini adalah ilustrasinya, iaitu bank A terima deposit RM10,000, RM2,000 merupakan rizab dan selebihnya iaitu RM8,000 akan dipinjamkan kepada individu X. Individu X akan masukkan wang yang dipinjam ke bank B.
Okey, ini adalah bagi peringkat pertama. Kita teruskan untuk peringkat yang kedua. Okey, ini adalah kunci kira-kira bank B adalah seperti berikut. Jadi deposit semasa. Okey, jadi kita tahu apabila individu X menyimpan pinjaman yang dia dapat tadi sebanyak 8,000 ke bank B, ia menjadi deposit semasa kepada bank B, iaitu 8,000. Jadi result masih lagi 20%, iaitu bank B menyimpan 20% daripada deposit semasa yang diterimanya untuk memenuhi nisbah result seperti yang telah ditetapkan oleh bank pusat, iaitu 20% daripada 8,000 adalah 1,600. Selebihnya akan diberi pinjam, iaitu pinjaman. Berapa pinjaman? Iaitu lebihan result sebanyak 6,400, iaitu 8,000 tolak dengan 1,600 akan dipinjamkan kepada pelanggannya, iaitu individu Y. Jadi jumlah 8,000. Okey, individu Y akan memasukkan wang tersebut ke bank C. Okey, jadi ini adalah ilustrasinya. Bank B bagi pinjaman sebanyak 6,000 kepada individu Y, dan individu Y akan masuk ke wang yang dipinjamnya ke bank C. Okey, kemudian kita tengok proses untuk peringkat yang ketiga. Jadi ini adalah kunci kira-kira bank C, di mana deposit semasa adalah apabila individu Y menyimpan pinjaman sebanyak 6,400, ia menjadi deposit semasa kepada bank C. Jadi result masih lagi 20%, seperti yang telah ditetapkan oleh bank pusat, iaitu 20% daripada 6,400 adalah 1,280. Bakinya akan dipinjamkan, iaitu sebanyak 5,120, iaitu 6,400 tolak 1,280. Akan dipinjamkan kepada pelanggannya, iaitu individu Z. Jadi jumlah adalah 6,400. Okey, jadi individu Z akan masuk wang tersebut ke bank D. Okey, jadi bank C bagi pinjaman sebanyak 5,120 kepada individu Z, dan individu Z akan masukkan wang yang dipinjam tadi ke bank D. Okey, jadi ini adalah 3 peringkat ataupun 3 kunci kira-kira yang kita boleh bentuk daripada proses pinjam kredit yang melibatkan deposit diterima sebanyak 10,000. Jadi kesimpulannya, ini bermula iaitu bank A menerima deposit pertama dalam ekonomi. Jadi dia akan beri pinjam sebanyak 8,000 kepada individu X, di mana 2,000 adalah result. Jadi individu X akan masukkan pinjaman tadi ke bank B. Jadi bank B beri pinjam sebanyak 6,400 kepada individu Y. Individu Y akan masukkan pinjaman ke bank C, dan bank C akan bagi pinjam sebanyak 5,120 kepada individu Z. Individu Z akan masukkan pinjaman ke bank D. Okey, jadi proses ini akan berterusan sehingga tiada lagi pinjaman yang boleh diberi oleh bank pedangan kepada pelanggannya. Maksudnya akan sampai kosong lah. Okey, dia berakhir. Baiklah, kita teruskan dengan bentuk jadual pula. Proses pinjam kredit menggunakan jadual dan sistem banyak bank. Tadi adalah bentuk akaunti, sekarang kita nak tengok pula dalam bentuk jadual. Okey, jadual proses pinjam kredit dalam sistem banyak bank. Okey, jadi kita akan gunakan data yang kita dapat daripada kunci kira-kira yang kita dapat pada awalnya. Itu bank A, itu yang pertama yang kita dah buat tadi, iaitu
deposit semasa sebanyak RM10,000, reserve RM2,000, pinjaman adalah RM8,000. Okey, ini adalah peringkat pertama. Jadi RM8,000 ni tadi kita akan pinjamkan kepada ataupun dimasukkan semula ke bank B. Jadi bank B juga membuat proses yang sama. Deposit semasa RM8,000. Kemudian reserve adalah RM1,600 dan pinjaman adalah RM6,400. Okey, RM6,400 tadi dipinjamkan kepada individu seterusnya, dimasukkan ke bank C. Jadi langkah yang sama, iaitu deposit semasa RM6,400. Jadi reserve adalah RM1,280 dan pinjaman adalah RM5,120. Jadi kita buat 3 peringkat je lah. Okay, untuk memudahkan kita buat 3 peringkat saja. Jadi selebihnya kita buat lain-lain lah. Sehinggalah proses tadi dia kata sampai habis. Okey, jadi berapa yang lain-lain? Okey, untuk dapatkan lain-lain ni, so kita dapatkan dulu jumlah keseluruhan, iaitu jumlah deposit semasa, jumlah reserve dan juga jumlah pinjaman. Jadi macam mana nak dapat jumlah deposit semasa, jumlah reserve dan jumlah pinjaman? Okey, yang pertama kita tengok dulu jumlah deposit semasa. Maka formulanya deposit semasa asal dalam dengan pengganda wang, iaitu deposit asal yang mana? Yang pada peringkat bank A itulah, iaitu RM10,000. Okay, kat situ ada satu pengganda wang. Jadi macam mana nak kira pengganda wang? Iaitu 1 bahagi dengan nisbah reserve. Kita tahu nisbah reserve adalah 20% ataupun 1 bahagi 0.2. Jadi penggandanya adalah 5. Penggandanya adalah 5. Jadi kita tahu deposit semasa asal itu RM10,000 darab dengan pengganda iaitu 5. So kita dapat RM50,000. So inilah jumlah deposit semasa. Seterusnya kita nak cari jumlah reserve. Jadi kita gunalah reserve asal darab juga dengan pengganda wang. Jadi reserve asal adalah RM2,000 yang pada peringkat yang pertama tu, bank A. Darab dengan pengganda wang iaitu 5. So kita dapat RM10,000. Seterusnya kita nak cari jumlah pinjaman, iaitu pinjaman asal darab dengan pengganda wang, iaitu RM8,000 darab dengan 5, RM40,000. Jadi kita dah dapat jumlah deposit semasa, jumlah reserve dan juga jumlah pinjaman. Jadi kita bolehlah kira lain-lain tu. Okey, jadi macam mana dan berapa? Okey, lain-lain untuk deposit semasa dulu. Jadi sebenarnya kita dah dapat jumlah iaitu RM50,000 tadi. Jumlah deposit semasa, kita perlu tolak dengan yang kita dah dapat 3 peringkat tadi. Yang kita dapat RM10,000, RM8,000 dan RM9,400. Kita tambahkan. Maka RM50,000 kita tolak dengan yang tambah 3 tadi. Maka kita dapatlah lain-lainnya adalah bagi deposit semasa adalah RM25,600. Okey, bagi lain-lain untuk reserve pun sama langkahnya. Jadi kita dapat jumlah reserve adalah RM10,000. Ditolaklah dengan RM2,000. Kemudian RM1,600 dan RM1,280. Maka kita dapat RM5,120. Manakala jumlah ataupun lain-lain bagi pinjaman juga cara yang sama, iaitu kita dah dapat jumlah pinjaman iaitu RM40,000 tolak dengan kita tambah ketiga-tiga iaitu RM8,000 tambah RM6,400 tambah RM5,120. Maka kita tolak, kita dapatlah RM20,480. Maka lengkaplah jadual yang menunjukkan proses menjaga edit. Jadi kita dapat macam mana? Pertama kita gunakan apa yang kita dah dapat daripada kunci kira-kira yang kita dah buat sebelum tu. Kemudian kita dapatkan jumlah. Macam mana dapat jumlah? Gunakan deposit asal ataupun reserve asal juga pinjaman asal darab dengan pengganda. Kemudian baru kita dapat kira yang lain-lain. Lain-lain ni maksudnya peringkat lain-lain yang kita tak kira. Jadi kita gunakan dia lain-lain. Okey. Dan seterusnya, yang terakhir adalah rumus dalam proses pencet kredit. Jadi jumlah wang yang dapat digandakan selepas proses pencet kredit boleh dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Yang pertama adalah kita nak kira pengganda wang.
So, apa dia pengganda wang? Pengganda wang adalah perkali yang menunjukkan berapa kali ganda jumlah wang dapat dicipta atau digandakan daripada deposit asal. Jadi ia dipengaruhi oleh nisbah rizab. Tadi yang kita dah buat tadi berdasarkan soalan tadi adalah nisbah rizab adalah 20%. Okay. Jadi semakin besar nisbah rizab, maka semakin kecil pengganda wang. Jadi pengganda wang tadi kita dah tengok juga, iaitu 1 bahagi nisbah rizab. Contoh tadi kita dapat 1 bahagi 20% atau 1 bahagi 0.2 kita dapat 5. Jadi pengganda wang adalah 5. Seterusnya, jumlah deposit semasa. Okey, tadi ni merujuk kepada yang kita kira yang bawah tadi, yang jumlah. Di mana jumlah deposit semasa sama dengan deposit semasa asal darabkan dengan pengganda. Kemudian jumlah penawaran wang. Okey, ini kita ada 2 cara. Jumlah penawaran wang yang pertama kita boleh ambil pinjaman asal darab dengan pengganda wang. Tadilah pinjaman asal ni 40,000. Kita darab dengan pengganda 5. Maka kita akan dapatlah. Pengganda tadi adalah pinjaman 8,000. Darab dengan 5 dapat 40,000. Okey. Ataupun kita boleh guna jumlah penawaran wang, jumlah deposit semasa tolak dengan deposit semasa asal. Tadi jumlah deposit semasa kita dapat 50,000 tolak dengan deposit semasa asal 10,000, maka kita juga dapat adalah 40,000. Sama je, sama ada menggunakan formula yang pertama ataupun yang kedua. Itu jumlah penawaran wang. Seterusnya adalah jumlah rizab, iaitu jumlah rizab sama dengan rizab asal darab dengan pengganda wang. Tadi kita dah kira, iaitu 2,000 darab dengan pengganda wang 5 dapat 10,000. Dan yang terakhir adalah jumlah pinjaman, iaitu pinjaman asal darab dengan pengganda wang. Di mana 8,000 darab dengan 5 dia dapat 40,000. Jadi ini adalah pengiraan untuk kita mengira biasanya jumlah deposit semasa, jumlah penawaran wang, jumlah rizab dan juga jumlah pinjaman. Jadi apa yang pelajar perlu faham atau perlu tahu? Yang pertama, untuk membentuk 3 kunci kira 3 peringkat. Yang kedua, untuk membina jadual pinjaman kredit daripada kunci kira-kira yang kita dah buat pada awalnya. Yang ketiga, untuk mengira pengganda wang. Dan yang terakhir, biasanya adalah untuk menghitung jumlah, iaitu jumlah deposit semasa, jumlah rizab, jumlah pinjaman dan juga jumlah penawaran wang. Dan biasanya soalan dia akan guna hitung jumlah deposit semasa yang boleh dicipta ataupun hitung jumlah deposit semasa di akhir proses pinjaman kredit. Biasanya dia menggunakan perkataan boleh dicipta ataupun di akhir proses penciptaan kredit. Jadi itu saja. Sekian. Terima kasih.